Oh, fiqh ni ada 4. Yang pertama fiqh ibadat, yang kedua munakahat, yang ketiga muamalat, yang keempat jinayat. Oh. Tapi bagaimana fiqh muamalat dia? Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam Ustaz. Cantik Ustaz. Tengah belajar. Saya Bagus, sebenarnya Hakim. tengah baca fiqh ni Ustaz. Oh ya. Saya kurang faham tentang fiqh muamalat. Bagaimana ya Ustaz? Fiqh muamalah adalah fiqh berkaitan hukum hakam berkaitan dengan harta. Transaksi harta. Berkaitan tentang transaksi harta. Ya, betul. Bagus Hakim. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij slot menengah atas. Antum ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah al-yawm sanata'allam an madah muhimmah yakni asy-syariah. Ma'aman haya nanzur ila syakhsiyah zatiyah syekhuna ustazuna al-yawm. Bersama dengan kita Ustaz Muhammad Haidir Samsudin, iaitu guru mata pelajaran syariah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Hamba Ustaz, segak benar hari ni Ustaz dengan berkopiah hitam, dengan berbaju putih di dalam. Barakallahu fika. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Ustaz, tadi ramai yang tertanya-tanya kenapa kita bersembang tadi berkaitan jual beli iaitu fiqh muamalat. Mungkin Ustaz boleh ceritakan terlebih dahulu. Alhamdulillah, fiqh muamalah adalah fiqh berkaitan dengan urusan transaksi harta benda. Di dalam tingkatan 4 kita akan mempelajari 2 jenis akad. Iaitulah persetujuan untuk transaksi harta. Yang pertama akad muawadah, yang kedua akad tabarruat. Di dalam muawadah ni ada 2 bab dalam tingkatan 4. Iaitulah akad al-bai' dan akad al-ijarah. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, tanpa buang masa saya hulurkan kelas ini kepada Ustaz untuk kita lebih kenal tentang apakah itu bai', urusan jual beli. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, bab al-bai' adalah merupakan bab yang pertama dalam akad muawadah. Baik. Di dalam standard pembelajaran kita adalah disiplin di mana kita akan bicarakan tentang takrif al-bai', dalil al-bai', hukum al-bai', rukun serta syurut al-bai'. Dan kita mengharapkan di akhir pelajaran nanti pelajar mampu untuk menyebutkan takrif, dalil, hukum dan 3 rukun al-bai'. 4 syarat bagi orang yang berakad secara ringkas, dan 4 syarat bagi sirah. Sirah ni ucapan dah di dalam persetujuan akad itu, dan 6 insya-Allah syarat bagi al-maqud alaihi, barang yang diakadkan, yang dijual beli nanti insya-Allah. Baik. Dan apa itu al-bai'? Dalam bahasa Arab al-bai', dalam bahasa Melayu Hakim pernah dengar? Jual beli, betul ke Ustaz? Betul. Ni mesti pernah belajar ni. Selalu dengar Ustaz. Selalu dengar, alhamdulillah. Jadi dari segi bahasa, bai' tu ialah muqabalatu syai' bi syai', iaitu bertukar-tukar barang. Jadi termasuklah dalam sistem barter dulu kan, jual beli kan. Bertukar barang antara buku yang Hakim baca tadi tu dengan handphone atau dengan pen, tukar-tukar barang. Yang paling penting ialah antaradin, ada keredaan antara kedua belah pihak. Okay. Itu dari segi bahasa. Tapi yang kita nak belajar dalam fiqh bukan dari segi bahasanya, itu adalah kata yang dipinjam untuk kita mempelajari perkara yang kita akan bahas di dalam tajuk ini, iaitulah jual beli al-bai'. Dari segi syaraknya,
kalau kita tengok dalam buku teks yang kita belajar tingkatan 4 itu, dia akan tulis satu baris. Satu baris panjang tu kan. Ta'rif syar'an. Ta'rif syar'an. Iaitulah dia kata muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsusin au. Dia ada situ au. Naqlu al-milki fi al-aini bi aqdil muawadah. Kemudian dia kata au. Kan? Tamlikun bi awadin ala wajhin makhsusin. Tapi walaupun dia satu baris, sebenarnya dia adalah terdiri daripada 3 gabungan takrif. Maknanya kita boleh pecah-pecahkan takrif tu kepada seperti yang saya susun di dalam paparan kita lah. Iaitulah muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsus. Itu satu takrif. Kalau kita jawab dalam ujian peperiksaan, uzkur ta'rif al-bai' syar'an, kita jawab muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsus, 2 markah. Dah cukup Ustaz? Dah cukup. Okey. Pendek saja. Pendek saja, senang. Kalau kita jawab 3-3, 2 markah juga. Markah penuh. Cuma kalau kita tengok, saya ada merah, ada hitam, kan? Itu adalah teknik pembahagian markah dia. Muqabalatu malin bimalin itu 1 markah. Ala wajhin makhsus. Wajhin makhsus tu artinya ada rukun dan syarat, kan? Bukan main tukar-tukar sesuka hati, kan? Ada rukun, ada syaratnya. Maka cukup rukun syarat barulah sah jual beli itu. Okey, baik Ustaz. Jadi itulah takrif urusan jual beli ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai bai'un. Betul Ustaz? Bai'un, ya. Jadi ada persamaan sebenarnya antara lugatan dan syara'an itu. Apa dia Ustaz? Muqabalah tu kan bertukar-tukar. Betul? Mal tu ialah barang. Biasa istilah mal tu barang ada tuan lah. Kan? Ada pemilik dia. Ada pemiliknya. Faham? Jadi muqabalah bertukar tuan lah. Tuan barang tu sekarang ni dah bertukar tangan. Begitu lebih kurang gambaran. Gambaran begitu. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Ustaz, tetapi kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini, pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam slot menengah atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Haidir Samsudin, guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Menengah Rawang Selangor. Baiklah, hari ini kita fokuskan kepada mata pelajaran syariah, iaitu tentang bai'un. Jadi Ustaz, adakah dalil yang mengharuskan jual beli ni Ustaz? Alhamdulillah, jawapannya ada, ringkas. Saya daripada Sekolah Agama Menengah Rawang. Minta maaf, teknikal. Ada, sebab itulah ia dimasukkan dalam perbahasan fiqah, kerana mestilah dalam perbahasan fiqah tu dia adalah ibadah, mesti ada dalil daripada Allah. Betul. Apakah dalil daripada Allah SWT itu? Iaitulah daripada Al-Quran. Daripada kitab A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Taala berfirman, Hakim boleh baca Hakim? Boleh Ustaz? Apa dia kata? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Masya-Allah. Betul ke Ustaz? Fasih dengan tajwid, dengan makhraj. Alhamdulillah. Bagus. Wa ahallallah, halal kan? Allah telah menghalalkan al-bai' seperti yang kita dah belajar tadi, al-bai'. Wa harrama, haram, ar-riba, riba. Jadi di dalam kita menulis jawapan, kalau seandainya soalan tu kata uzkur dalilan minal kitab, kan, atau uzkur ad-dalil minal kitab, kan, maka kita kena jawab daripada Al-Quran ni. Tengok ejaan ar-riba tu. Biasa budak akan salah ejaan. Budak akan tulis ar-riba, ada hamzah. Salah Ustaz? Potong 1 markah. Sayang. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey. Surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah juga ada
menceritakan tentang kelebihan jual beli, berartinya Rasulullah pernah menyebut tentang jual beli dan Rasulullah sendiri pun pernah berjual beli. Betul? Maka confirm lah kan dengan perbuatan Nabi, dia adalah menjadi dalil hujah harusnya berjual beli. Okey. Daripada Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-kasbi atyabu wa afdal. Nabi tanya kepada para sahabat. Maka su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi, pekerjaan yang paling atyab, paling bagus dan paling afdal, yang paling terbaiklah, afdal kan. Apakah itu pekerjaannya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi. Pertama sekali, pekerjaan seorang itu dengan menggunakan tangannya sendiri, tidak melalui tangan orang lain kan. Atau kita makan makan dia punya faedah kan, kita sendiri buat. Okey, main kita jual kalau barang lah. Okey. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang mabrur, yang baik, yang kalau haji mabrur yang tidak disertai dengan perbuatan yang tak elok lah. Kalau jual beli yang mabrur yang tidak disertai dengan tipu, gharar, tadlis, yang tidak ada unsur muqamarah, korban dan sebagainya, yang menyebabkan pembeli akan terzalim. Begitu. Jadi itulah pekerjaan terbaik, bukan sekadar harus, malah terbaik. Kemudian ijma' ulama mengatakan bahawa jual beli itu jaiz. Diharuskan. Memang ada dalam syarak. Yes, memang ada dalam syarak dan ulama mengatakan hukumnya jaiz. Okey. Tapi di dalam soalan kata dalam SPM kan, kalau dikata hati dalilan ala masyru'iyati al-bay', dan apa-apa sajalah ala masyru'iyah, apa-apa tajuk saja selain daripada banyak ni, maka kita kena datangkan dalil kitab dan sunnah sahaja. Walaupun dalam soalan tu dia tidak tetapkan sama ada minal kitab ke dalam ataupun daripada hadis ke, maka kita kena jawab kitab dan hadis sahaja. Kalau kita jawab daripada ijma' tak ada markah, walaupun betul. Tapi kalau soalan tu kata hati dalilan minal kitab atau minal Quran ala masyru'iyati al-bay', maka wajib jawab daripada dalil kitab. Kalau kita jawab daripada hadis, maka kosong markah kerana tidak menjawab soalan. Tapi yang paling penting saya nak beritahu, dalil ijma' adalah tidak ada markah. Tidak boleh ditulis lah. Tidak boleh ditulis sebagai jawapan kalau dalam perasaan SPM. Maaf Ustaz, boleh ke saya bertanya? Kalau kita lihat kan dari sudut dalil hadis, daripada hadis, kalau tengok hadis tu dia agak panjang daripada ayat Quran. Jadi mungkin ada sesetengah murid kita mungkin dia ambil sebahagian potongan hadis. Jadi boleh atau bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, bagus soalan tu. Sebabnya memang banyak pelajar menghadapi masalah menghafal. Dia kata dalil daripada hadis panjang kan. Kita tengok dulu, kalau seandainya dalil tu panjang, kalau ada di tengah dalil tu wajah dilalahnya. Wajah dilalah ni artinya kalimah yang menunjukkan kepada dalil kan. Boleh kita potong sampai ayat yang lengkap lah. Sama ada pada kalimah tu ataupun sehingga kalimah yang menyempurnakan makna dia. Tapi kalau tak ada wajah dilalahnya, maka kita tak boleh potong lah, kena hafal semua. Macam dalam hadis ni, di mana wajah dilalahnya? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-kasbi atyabu afdal, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in. Tengok bai'in dekat ujung. Jadi tak nak kena hafal sampai habis. Tak dapat tidak kena ingat keseluruhan Ustaz. Wajah dilalahnya tu adalah okey. Ustaz boleh patah balik, tekan atas. Wajah dilalahnya tu adalah di ujung. Faham? Ya. Ataupun kadang tu tak disebut pun wajah dilalah tu, tapi hukum tu dapat difahami secara siaqul kalam daripada hadis. Jadi memang tak boleh diringkaskan. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahan.
Ya. Seterusnya Ustaz. Okey. Ini dalil. Kemudian hukum. Tadi kita dah sentuh bahawa hukum al-bay' ialah mubah ataupun harus. Jadi mubah dan harus ni sama maksud. Kita kalau nak tulis mubahun, kalau soalan tu kata ma hukmu al-bay', kita boleh jawab mubah satu je. Okey. Boleh. Ataupun jaizun pun boleh dapat satu markah. Ataupun biasa budak akan jawab harus. Itu tak boleh. Tak boleh Dia lah. boleh dalam bahasa Melayu tak boleh, Ustaz. Tulisan Jawi tapi harus sebab dia biasa harus lah. Tetap Maka tak Melayu. boleh. Tak boleh. Okey. Tapi kalau soalan dia kata bayin hukmal bay', biasa perkataan bayin dia ada bayan keterangan kan. Ya. Tapi oleh kerana di dalam buku teks kita dia ringkas begitu mubah saja, maka tidak mungkin akan keluar soalan bayin hukmal bay'. Dia akan pergi kepada ma ataupun uzkur hukma al-bay'. Begitu je. Nyatakan sahajalah. Sebab kalau dia keluar soalan bayin hukmal bay', Faham? okey, cikgu yang mengajar hukum dia dengan huraian yang lebih panjang okeylah. Tapi bagaimana dengan sekolah lain kan? Betul. Begitu. Betul Ustaz. Dan tak perlu kepada baris kan Ustaz? Kalau tengok di kita punya paparan ni ada baris, tapi kalau di jawapan tak perlu. Tak perlu. Termasuklah di dalam dalil tadi kan. Kita minta maaf, kita ulang balik pada dalil tadi tu. Seandainya kita menulis jawapan dalil, yang terbaiknya kita tak ubah baris lah. Sebab Nak kalau selamat jangan tulis. Ya, betul. Kalau salah baris nanti potong markah pula. Tak Betul, Ustaz. pasal-pasal. Sayang je. Tak pasal-pasal. Ya, betul. Betul? Setuju? Begitu keadaannya. Baik. Jadi sebagai langkah selamat tak perlu dibariskan. Tak perlu dibaris. Ini saya ubah barisnya supaya untuk membantu belajar Betul, saja. Ustaz. Tapi untuk jawapan dinasihatkan tak perlu baris lah. Okey, untuk Ustaz. mengelakkan kesilapan teknikal. Okey, seterusnya Ustaz. Okey. Okey, kita dah tahu tentang hukum, kita dah belajar tentang dalil akan disyariatkan buy-on ni, jual beli Ustaz. Jadi Ustaz ada ke nak nilai saya, Sekarang, nak tanya soalan kepada saya? Sekarang ni kita tadi dah baca tentang dalil bay' kan? Betul Ustaz. Hakim boleh tak sebutkan, boleh tak ingat balik tentang dalil masyru'iyah, pensyariatan? Boleh Ustaz? Ha. Antara dalil dari Quran tentang buy-on ni ialah wa ahallallahu wa harrama riba. Betul ke Ustaz? Kalimah bay' tu tertinggal. Oh, wa Satu je. ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Masya-Allah. Lengkap Ustaz. Mumtaz, 100%. Itu kalau markah Ustaz, berapa markah Ustaz? Markah penuh. Markahnya Dua markah? Ya, dua markah. Dua Terbaik, par dua. Ustaz. Tapi jangan lupa yang terbaik jangan ubah baris. Ya, nak selamat Ustaz. Ya, ya betul. Tapi di sini saya ada tulis surah Al-Baqarah ayat 275, itu pun tak perlu tulis dalam jawapan. Cukup dengan ayat Quran dengan saja. ayat Quran saja. Kemudiannya sunnah an Abu Burdah pun kalau kita tak tulis an Abu Burdah ni masih boleh dapat markah penuh, tapi dari segi adab biarlah perawi itu ditulis dengan lengkap kan. An Abi Burdah. Tapi kalau kita tak tulis an Abi Burdah tu, kita kata minal hadis suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih dapat markah penuh. Gitu. Begitu juga rawahu al-Hakim. Bukan Hakim ini. Bukan saya Ustaz. Tapi dapat berkat nama. Betul. Amin. Okay. Amin ya Rabb. Itu pun tak perlu ditulis dalam jawapan. Tapi kalau tulis terbaik. Adakah Ustaz soalan lain yang Ustaz ingin tanyakan kepada saya? Okey, sekarang ni konsep al-bay' kan. Konsep bay' ni seperti dalam takrif tadi tu, dia adalah pertukaran antara satu barang dengan barang yang lain dengan syarat tertentu kan. Jadi apabila kita nak gambarkan, katalah Hakim ada buku, masya-Allah, Hakim rajinnya. Contoh okey, saya berikan tebal Hakim. Baik. Ui, Hakim baca dah berapa juzuk dah daripada buku ni? Separuh Ustaz. Separuh. Sampai bab tadi itulah bab muamalat saya kurang faham tadi. Ni ada lima jilid ni. Masya-Allah, hebatnya Hakim. Tebal Ustaz ya. Okey. Hakim, saya dan buku. Sekarang ni siapa nak beli barang?
Contohlah saya beli buku dengan ustaz. Saya beli buku, okey, buku saya lah ni. Okey, ini contoh buku ustaz lah. Saya akan beli Okey. buku dengan ustaz. Okey. Okey. Sekarang ni saya letak buku ni dan Hakim nak beli kan. Okey. Jadi ada beberapa pihak sekarang ni, saya, Hakim dan juga buku. Ada 3 pihak lah ustaz. Ada 3 pihak. Okey. Okey. Sekarang ni jual beli ialah muqabalah, pertukaran barang. Okey, saya bagi kat Hakim buku ni sebab Okey. Hakim nak, maka Hakim kena tukar apa? Contoh saya bagi duit lah. Dah siap duit. Kita memang dah bersiap sedia ustaz. Okey. 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 Terima kasih Hakim, dapat Maka- duit saya, kaya saya. Maka jadilah jadi- jual beli ustaz. Okey, Betul sekarang kan? saya dapat duit, Hakim dapat buku. Jadi okey. itulah dimaksud dengan muqabalah. Pertukaran. Okey. Tapi tak cukup lagi. Takkan tukar-tukar macam tu? Apa lagi ustaz yang perlu? Apa? Iaitu adakah ijab dan kabul? Yes, pandai Hakim. Mesti ada persetujuan. Oh, Tanda redha di persetujuan. antara dua pihak. Ya, betul. Persetujuan tu ditunjukkan melalui ijab, Dan kabul. kabul. Ijab tu apa? Terima, serah, dan kabul tu terima. Okey, Serah, baik terima. ustaz. Jadi itulah jual beli yang perlu kita lakukan. Antaranya kena ada redha antara kedua belah pihak. Baik ustaz, kita nak berehat seketika boleh ke? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Haidir Samsudin, guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan. Sekolah Menengah Agama Rawang. Sekolah Menengah Sekolah Agama Rawang. Menengah. Ya. Sekolah Agama dulu. Baik, Sekolah terima kasih Agama Ustaz Menengah Rawang. kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Okey Ustaz, untuk segmen ini apakah pula yang akan kita fokuskan Ustaz? InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan tentang rukun dan syarat. Ya. Rukun dan beberapa syarat lah. Jadi Antaranya Ustaz? tadi kita telah menunjukkan sampel bagaimana berlakunya transaksi jual beli kan. Betul? Di mana di sana ada dua orang yang nak bertukar-tukar barang. Betul. Nak jual dan nak beli. Nak beli. Sekarang ni tadi Hakim kata dia perlukan buku. Betul? Tapi saya takkan bagi percuma. Mesti ada Pertukaran barang. Pertukaran dia. Baguslah saya Betul. boleh bagi. Kalau bagi saja bukan tak boleh. Itu dah kira akad yang lain. Betul. Dalam istilahnya kata akad tabarruat. Di sini kita nak belajar persetujuan bertukar-tukar barang tu. Okey. Ya. Jadi dapat kita simpulkan dalam kes kita dah lakonkan tadi tu, jual beli ada 3 pihak kan. Satunya orang yang nak menjual dan membeli tu. Ya. Keduanya barang tu, iaitu maqud alaihi yang diakadkan tu. Dan yang ketiganya tanda persetujuan. Jadi itulah dia jual beli kan. Tak boleh kurang, kalau kuranglah. Misalnya dia bagi barang, orang tu bagi duit, lepas tu masing-masing buat bodoh pergi dan habis begitu tak sah kerana Tak sempurna. tidak sempurna, tidak ada tanda persetujuan. Faham. Okey. Jadi mesti ada 3 perkara tadi tu, maka itu dinamakan rukun. Rukun ialah perkara itu sendiri kan. Tak boleh kurang. Kalau kurang dia tak sempurna, maka tidak sah. Apa dia tu dia? 2 orang yang berakad, yang lakukan persetujuan untuk menjual dan membeli. Keduanya barang tu. Barang kan? Yang ketiganya tanda persetujuan, iaitulah sirah. Jadi mengapa ya al-aqidah ni dia letak satu? Pisahkanlah. Apa tu al-bai' wal mushtari, mengapa dia tak pisahkan dalam konteks tu? Kenapa disatukan Ustaz? Mengapa disatukan? Kerana jual beli ni dia melakukan transaksi pertukaran barang secara serentak begitu. Oh, dia kena satu masa. Satu masa. Oh.
Ittihadul majlis. Faham? Kalau tafarruq al-majlis, itu dikira baik dia itu dain. Dah lain dah. Baik bitamanan al-ajil. Dia ada panjang ceritanya. Tapi kalau banyak saja dia dalam satu majlis. Faham. Akad tu mesti berlaku dalam satu majlis. Okey, itu rukun yang pertama Ustaz. Al-aqidan. Kemudiannya barang tu pun al-maqun alaihi, ada mabi' wa thaman. Apa salahnya kita pisahkan? Kenapa kita letak dalam satu kan? Al-maqun alaihi. Kenapa tak pisahkan al-mabi', barang, al-thaman, harga kan? Kenapa tak pisah? Kerana sama macam tu dia. Bila dia berlaku dalam satu majlis, maka dia berlaku secara cash. Faham. Serentak Ustaz Ya. Mabi' dan thaman. Kalau kita pakai duit, nampaklah perbezaannya. Tapi kalau dalam sistem barter, maka itu dia jugalah penjual, dia jugalah pembeli. Kerana pertukaran barang kan. Pertukaran barang tu dia adalah perkara yang saling perlu memerlukan. Contoh kalau duit, saya perlukan duit. Hakim perlukan kitab. Betul. Jadi kita tukar-tukarlah. Tukar-tukar barang. Sebab itulah diletakkan al-maqun alaihi, dia termasuklah di dalam maqun alaihi itu al-mabi' wa thaman. Kalau kita nak katakan saya hakim jual duit. Jadi mabi'nya ialah duit. Boleh tak? Thaman tu ialah buku. Jawapannya boleh lah. Semua itu hanya istilah saja. Istilah saja. Saya menjual duit. Saya menjual duit. Macam mana cara dia? Saya nak tukarkan dia dengan buku. Faham. Cuma Ustaz, kalau boleh saya bertanya. Itu kalau saya ada duit lah. Tapi contoh saya tak ada duit Ustaz. Saya pun kata Ustaz, saya nak buku Ustaz. Tapi kita bertukar dengan saya punya pen. Contoh. Jadi boleh atau bagaimana Ustaz? Ada tak berlaku pertukaran? Ada Ustaz? Bila ada saja pertukaran, maka harus. Tapi dibenarkan. Nilainya, buku dengan pen tu mungkin tak sama nilai. Betul. Mungkin lagi mahal buku lah. Ya, betul. Macam mana? Harus tak harus? Boleh ke Ustaz? Jawapannya boleh. Syaratnya mesti ada antaradin. Mesti ada saling redha meredai. Yang penting redha lah. Ya, betul. Faham. Kalau contoh Ustaz okey, mana kata boleh lah. Nanti kita akan lebih detail pada syaratnya nanti. Okey Ustaz, cantik. Cantik. Itu yang kedua Ustaz. Yang ketiga apa dia Ustaz? Rukun yang ketiga. Sirah. Kita tadi dah ada persetujuan. Apakah tanda persetujuannya? Iaitulah sirah ijab wal qabul. Ijab tu tanda terima dan qabul tu ijab tu tanda serah, qabul tu tanda terima. Ya. Kalau dalam transaksi yang berdepan, kita bolehlah sirah tu dalam bentuk ucapan. Betul. Tapi kalau dalam internet, zaman sekarang Ustaz, atas talian ataupun kita pergi mesin jual air. Betul Ustaz. Vending machine betul. Orang kata mesin gedegang. Istilah mudah-mudahan mesin gedegang betul. Mana ada orang dekat dalam mesin tu dia kata saya beli, saya jual kan. Betul. Jadi sirahnya ialah pada tulisan. Gitu. Jadi sirah ni boleh dalam bentuk percakapan, ucapan itu, ijab dan qabul, boleh juga dalam bentuk tulisan gitu atau dalam bentuk isyarat. Itu sirah. Contoh Ustaz, kalau dalam bentuk isyarat macam mana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh tunjukkan kepada kami contoh. Angguklah contoh. Misal dia letak barang situ. Dan dia letak harga. Orang nak beli, dia ambil barang tu, dia tunjuk dekat penjual tu. Kan? Sebab harga dah tahu kan. Dah tulis lah. Maka si penjual tu kata dia tunjuk terbaik ataupun mengangguk. Setuju. Faham? Betul, dia setuju. Ada tanda setuju. Maka itu dikira isyarat. Ataupun orang yang bisu menjual. Betul. Maka dia main isyarat. Berapa? Cukup dengan menunjukkan. Faham. Maka itu adalah contoh isyarat. Makna kata sirah ni Ustaz, dia bukan sekadar ucapan. Dia boleh jadi dengan isyarat Ustaz, betul isyarat, ya betul, bagus. Ataupun dengan tulisan yang menunjukkan kepada orang yang membeli itu tahu berapa harga dan orang yang menjual tu dia setuju dengan harga itu. Baik Ustaz. Orang yang membeli itu setuju dengan harga, orang yang menjual tu memberitahu berapa harganya.
Okey Ustaz. Jadi kita dah tahu tentang 3 rukun Ustaz. Ya, alhamdulillah. Seterusnya Ustaz, bagaimana pula dengan syarat Ustaz? Syarat jual beli. Okey, sebelum kita pergi kepada syarat, saya nak tanya Hakim. Boleh Ustaz? Kalau kita jual barang, kalau barang tu tak ada, bolehkah kita jual? Kalau barang tak ada Ustaz? Tak boleh, betul ke Ustaz? Kalau barang tu memang tak wujud, memanglah tak boleh. Tak boleh Ustaz Contohnya barang yang tak nampak macam mana Ustaz? Contohnya macam dulu ada kes jual Pemandangan. ya pemandangan barang tak ada, dia just view. Kita tak boleh jual view tu. Sebab yang dia nampak tu ialah pemandangan, tapi view tu daripada mata kan. Faham. Jadi itu tak boleh kita jual. Tapi kita jual rumah yang ada view cantik, rumah tu yang kita jual. Bukannya view tu kita jual. Bukan pemandangan tu. Jadi yang nak kita jual mestilah benda tu ada. Benda tu ada. Kena wujud lah Ustaz Benda tu wujud, betul. Faham. Kalau jual angin, ada angin. Tapi kita nak jual angin macam mana? Angin sekilo, 2 kilo. Dari segi adatnya tak dapat digambarkan. Betul. Kecuali lah kalau kita letakkan angin dalam botol, dan kita boleh pastikan itulah dia anginnya dengan bukti-bukti yang saintifik mengatakan angin tu memang betul angin yang kita nak. Contoh ni Ustaz, mungkin dia jual angin tayar kot. Angin tayar. Tayar kereta pancit. Jadi dia kata kalau nak khidmat bagi tayar ni kembali okey. Jual angin tak boleh. Tak boleh. Itu jual servis. Jual servis. Okey, faham. Jelas. Daripada tenaga dia untuk ngepam dan mesin dia, servis tu yang kena dibayar bukan pada angin. Yang penting Ustaz, barang tu nampak dan wujud lah. Nampak dan wujud. Baik Ustaz. Pandai Hakim dah faham. Baik. Alhamdulillah. Okey. Bagus Hakim. Bagaimana tadi, berapa rukunnya tadi Hakim? 3 Ustaz. 3. Hakim boleh sebut? Boleh Ustaz? Yang pertama ialah al-aqidah ni. Oh bagus. Yang kedua ialah al-maqud alaih. Yang ketiga sirah. Wah. Betul ke Ustaz? 100/100. 100/100. Alhamdulillah. Markahnya 3, maka 3/3. 3/3. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Kemudian kalau kita ada 3 rukun, tapi tak cukup syarat, tak sah juga. Semua rukun-rukun tadi ni mesti ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apa yang pertama Ustaz? Okey. Penjual dan pembeli kan. Al-aqidan, 2 orang yang berurusan. 2 orang yang berurusan, penjual dan pembeli. Kalau orang yang menjual dan membeli tu, seorang tu dia tak cukup akal. Ataupun orang gila lah. Dia jual barang. Dia bawa barang entah mana dia ambil tu tahu. Kita panggil, kau bawa barang apa tu, macam menarik aku nak beli. Sah tak kita beli daripada orang gila tadi? Tak sah Ustaz, betul ke? Betul Hakim. Mana tahu ni Hakim? Logik dah tahu kan. Okey. Jadi mestilah syarat yang pertamanya berakal. Tapi ada satu yang kita kurang beri perhatian, baligh. Okey. Orang yang nak menjual dan membeli, dia mesti ada balighan aqilan. Faham. Atau dalam istilah lain kata ar-rusydu. Ar-rusydu iaitu orang yang waras. Apa ciri warasnya? Dia itu baligh, telah sampai umurnya. Dan juga dia tu ada akal yang boleh berfikir. Antara baik dan buruk. Akilan tu baik dan buruk. Ataupun istilah lain kita mumayyiz. Itu syarat yang pertama Ustaz betul. Kalau kita tulis jawapan ar-rusydu saja betul. Tapi kalau kita bayin syurut, dia kena ar-rusydu wa huwa balighun aqilan. Jadi yang saya merahkan ni ialah poin markah ni. Tengok bentuk soalan lah Ustaz Ya, tapi biasa kalau soalan dikata bayin syurut. Kalau syurut biasa dia akan tanya bayin. Jelaskan. Maka tak boleh jawab pendek-pendek. Nanti dia tak akan sampai bayan tu tak sampai. Faham? Penjelasan tu tak sampai. Dia akan fakta saja. Jadi bagus tadi kita dah tahu orang yang berakad tu dia mesti akalnya ada. Betul. Okey. Kemudian macam Hakim ada tanya tadi tu, jual kitab dengan pen. Bertukar barang dengan pen. Okey, jawapannya tadi apa?
boleh kan? Boleh Ustaz. Boleh. Yang penting redha bab kata Ustaz tadi. Betul lah, dah ada redha sini. Dua markah hakim. Ya. Iaitu dia punya bayan dia apa? Ada mu ikrah, iaitu tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Okey, jadi ini yang saya merahkan tu ialah dia punya poin markah. Ya. Poin markah. Kalau tak ada yang merah tu, artinya potong markah. Sayanglah Ustaz Okey. Tapi bukan berarti yang hitam ni tak perlu tulis, perlu juga tulis. Tapi kalau merah kata tulis tak ada markah. Okey. Yang penting yang merah tu lah Yang Ustaz. merah tu dia poin markah dia. Faham. Tapi kalau merah saja kita stop, tak ada markah juga. Kena lengkapkan lah. Kena lengkapkan, jawapan kena lengkapkan. Faham. Okey. Kemudiannya macam kita cerita tu pasal jual angin lah, jual view, pemandangan tu. Mana kata kena wujud Ustaz barang Kena tersebut. wujud. Kita boleh nampak benda tu kan. Ya. Jadi ada kat sini apa? Bahasa Arab kata basar, boleh tengok. Basar tu boleh dilihat barang tu kan. Kalau angin Macam mana nak tengok Ustaz? macam mana nak tengok kan? Betul. Kecuali kalau ada dia punya apa ni detektor kan. Betul. Kita tengok detektor dah tengok juga kan. Faham. Tengok juga. Jadi ada secara basar situ. Jadi kedua-dua pihak kena boleh nampak. Kalau dia jual barang dalam online, internet kan, barang tu mesti ditunjukkan gambar dan disebutkan spek dia supaya seolah-olah orang membeli tu nampak. Okey. Kalau besar ke berat ke? Betul. Dia jual rumah dekat Amerika, dia kena tunjukkan rumah dia macam mana. Faham? Dia tak boleh kata ada kat Amerika. Tapi macam mana rumah dia? Okey. Kemudiannya mestilah al-aqidan tu ada syarat ta'adud. Bukan ta'adud saja Saya yang ni Ustaz, yang ni saya kurang faham sikit tentang apa tu? Ta'adud. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Ta'adud tu. Saya kurang faham sikit. Ta'adud ni berbilang-bilang fi tarfai al-aqdi, kedua belah pihak. Artinya pembeli orang lain, si penjual orang lain. Sebab Bukan orang sama. bukan orang sama, sebab ada berlaku kalau dia tubuh syarikat, dia jual kepada syarikat dia. Dia orang yang sama, seolah orang sama walaupun syarikat kan. Faham. Jadi seolah-olahnya berlaku transaksi padahal dia jual pada diri sendiri. Begitu kan. Jadi dalam syarat jual beli tak boleh. Dia mesti pembeli orang lain, penjual orang lain, pembeli orang lain. Faham. Tapi kalau dalam syarikat, dia tubuhkan banyak syarikat, itu tak apalah. Syarikat dia A, syarikat B pun dia punya juga. Jadi syarikat A jual pada syarikat B, walaupun dia punya dua-dua, tapi ada A, ada B. Tak ada masalah lah tu. Tak ada masalah. Boleh lah. Itu tak adut. Kan? Faham? Wujud yujadu al-bai' wal mushtari. Kedua-dua pihak tu memang ada. Bukan aku jual pada aku. Adalah pula. Memang ada berlaku tapi tak sah. Ya. Tidak sah. Dia kena orang lain lah Ustaz. Macam kita tadi lah Ustaz Betul. Ustaz bagi saya kitab, saya beri kepada Ustaz duit. Betul. Orang lain. Sekarang ni ada berapa syarat ni? Ada 4 Ustaz. 4. Boleh kita rancang macam mana cara nak menghafal ni? Cara lagu ke Hakim boleh? Ustaz. Dia sekarang Ustaz, murid zaman sekarang dia suka lagu Ustaz. Kalau lagu memang dia mudah ingat. Ustaz ada lagu Ustaz untuk 4 syarat ni. Lagu saya senang je. Syurutu fil aqidah ini arsydur ridha ta'addudi al-basaru. Itu Ustaz dah belanja kita lagu tau. Jadi kalau nak mudah ingat, kena lagukan Ustaz Cuba Hakim nak Saya buat cubalah Ustaz, saya cuba ni lagu saya lah. Okey, Saya lagi minta reti lagi juga. sedap Kita lagu ni saya tak sedap. Kelaut juga suara kita ni. Tapi bolehlah cuba Ustaz Mudah-mudahan lagi sedap. Ar-rusydu ar-ridha at-ta'addud al-basar. Oi, lagi sedap saya Macam suara lagu saya. Happy Birthday. Oi, suara saya tak sedap kalau banding dengan Hakim. Tak ada, Ustaz. Jauh macam langit dengan bumi. Tapi betul lah Ustaz, bila murid kita lagukan, kita akan mudah ingat ya. Betul. Dan minat dan hilang tidak bosan. Itu baru dia punya tu fakta bagi syarat kan. Tapi bayan dia belum lagi kan. Ya, betul Ustaz. Okay. Ada 4 syarat. Macam ni Hakim lagu tadi. Ar-rusydu ar-ridha at-ta'addud al-basar. Al-basar. Saya reka je Ustaz. Jadi pelajar di rumah boleh ikut Ustaz Hakim. Ya. Okey Ustaz, itu 4 syarat. Seterusnya apa Ustaz? Okey. Yang akan kita fokuskan.
Tapi ya, sebelum daripada tu, uh, kita janganlah hafal yang pendek-pendek ni aja. Tak cukup markah nanti. Betul. Yang panjang pun kena ingat Ustaz. Ar-rusydu tu ingat, akal balik, ridha tu ingat, ikrah lawan dia. Okey. Ridha ni lawan dia apa? Yeah. Ta'addud ni maksudnya pada kedua belah pihak, basar baru maksud dia pada bai' dan mushtari. Cuma satu yang berlawanan. Okey. Kemudian syarat yang kedua iaitu syarat sirah, iaitu persetujuan kan. Sirah antara ijab dan qabul, serah dan terima kan. Persetujuan sirah kan. Tanda persetujuan kan. Okey. Tadi kita ada sebut jual beli hutang. Itu dalam bai' dia mesti satu masa Ustaz. Dalam satu masa tu. Betul. Dalam bahasa Arab kata ittihadul majlis. Kalau tidak ittihadul majlis dia kira hutang. Kan tadi kita dah sebut tadi tu. Kemudiannya mesti ada persetuju. Dalam bahasa Arab kata apa? Ijab dan qabul. Sirah Ustaz. Muafaqah. Persetujuan muafaqah antara keselarasan, persetujuan tu mesti selaras antara penjual dan pembeli. Ijab, serah dan pembeli tu terima, dia mesti selari. Kalau si penjual kata aku jual RM1, si penerima kata aku beli RM1. Tak boleh kata si penjual kata aku jual RM1, pembeli kata 50 sen. Tak boleh, mesti selari. Faham. Kemudiannya tanjis tak ada syarat. Takbid ni dia tak ada tempoh waktu. Okey. Okey, kita balik kepada syarah dia punya bayannya. Ittihadul majlis, dalam satu majlis dia tak boleh dia panjang dia punya jeda waktu. Jeda waktu tak boleh panjang. Contohnya kata si penjual, saya jual kitab ni dengan RM2. Hakim kata nanti dulu, dia pun fikir-fikir beli jalan. Ada panjang kan? Dan macam-macam kerja dia buat. Dia main message dulu, WhatsApp lah, dia tengok Facebook dulu. Tak boleh Ustaz tak boleh. Dia kata nanti saya cek dulu, saya cek. Lepas tu kata, oh ya, saya setuju. Tak boleh. Dia kena kalau dia nak beli juga kena akad baru. Dia antara penjual dan pembeli tu, kalau kita jual, dia terus sambut beli, tak boleh diselang dengan perbuatan lain. Okey. Kemudiannya muafaqah ni tak boleh sebahagian. Dia mesti selaras, selari antara serah dan terima tu dalam kullu jawanib, dalam semua aspek. Kalau ringgit tu dengan buku tu mesti selaras antara buku dengan duit RM2 tu, dengan persetujuan. Tak boleh kata kalau setengah, sebenarnya aku maksud tadi setengah, tak boleh. Kalau kata buku dia semua, dia tak boleh kata saya maksudkan tak boleh. Saya maksudkan ni separuh buku ni tak boleh. Okey. Kemudian tanjis ni adalah syarat paling umum bagi semua akad, mesti dia tanjis, tak ada syarat. Okey. Maknanya apa Ustaz tanjis tu? Okey. Tanjis ni dia tak ada syarat. Dalam semua akad tak boleh ada syarat. Semua akad tak boleh ada syarat. Kalau ada syarat, maka batal akad. Contohnya, saya jual buku ni Hakim dengan syarat kalau dah habis baca pulang dah habis baca kena pulang balik pada saya dan saya pulangkan duit. Tak boleh lah. Batal. Batal lah jual beli tu, tak sah. Bukan batal, tak sah. Tidak sah jual beli sebab dia ada syarat waktu. Faham. Ataupun saya jual Hakim buku ni saya sayang ni. Buku tadi kan, saya sayang. Tapi Hakim nak baca, saya jual ke Hakim dengan syarat Hakim mesti baca. Kalau Hakim tak baca, saya tarik balik buku tu. Ada pula. Dah beli, dah jual. Tak boleh kata kalau tak baca, kalau disia-siakan, tak boleh. Dah jual lah. Kalau Hakim nak jual balik pada orang lain, itu pula Hakim punya. Begitu. Dia tak boleh ada syarat. Macam orang jual kereta kan. Aku jual boleh kereta ni atau tanah kan.
Tapi dengan syarat kau tak boleh jual kat orang lain. Ada. Kan ada berlaku kan. Biasa tanah lah, atau rumah. Jangan jual kat orang lain. Ini aku jual sebab kau je. Okey. Jadi kalau dikata syarat begitu tak boleh jual kat orang lain, maka batal syarat. Okey, itu tanjis Ustaz. Bagaimana dengan takbid Ustaz? Jadi takbid ni dia tak ada ghairu muqayyad biwaqtin. Tak ada kait dengan waktu. Contohnya saya jual dalam tempoh 3 bulan. Jadi ada tempoh waktu, maka batal. Bukan batal, sorry. Batal dengan la yasih lain. Biasa dalam akad ni dia akan la yasih, dia tak ada batal. Ada juga batal dalam kes tertentu lah. Tapi kebanyakan jawapan ialah la yasih. Kebanyakan. Okey. Kalau kita jawab sepatutnya jawapan la yasih, tapi kita jawab batal, sebenarnya salah tu. Markahnya sebenarnya tidak ada sebenarnya. Tapi bergantung kepada pentaksir ya. Okey. Okey. Itu dari segi syarat bagi sirah. Okey Ustaz, bagaimana pula dengan syurut fil ma'qudi alaih? Okey. Silakan. Syarat fil ma'qud, syurut fil ma'qud alaihi. Itulah benda yang diangkatkan. Perkara yang diangkatkan. Okey. Kalau dalam banyak baranglah, benda lah. Tapi kalau dalam ijarah, dia bukan benda, dia manfaat. Okey, sebab tu dia sebut al-ma'qud alaihi. Baik. Ada 6. Banyaknya. Nak ingat payah ni. Okey, pertama benda tadi wujud seperti yang kita dah cerita tadi pasal angin lah, view kan. Mestilah benda yang kita persetujui untuk jual beli tadi tu memang dia wujud. Memang dia ada. Nampak benda ni kan. Keduanya dia mesti ada takawum, ada nilai dari segi syarak. Lawan dia tu ialah najis kan, yang tak ada nilai kan. Yang tak ada nilai dari segi syarak. Contohnya macam najis lah. Yang ketiganya intifa', dia boleh function lah, yang boleh berfungsi. Yang keempatnya imkan taslim, boleh diserah kepada pembeli kan, ataupun penjual. Kemudian yang kelimanya al-milku wal wilayah, benda tu memang milik dia, bukan milik orang, ataupun dia ada wilayah kuasa untuk menjual barang tu. Contoh dia wakil syarikat kan, dia memang ada wilayah ataupun kuasa untuk menjual barang tu. Bukannya simpan barang orang kemudian dijual. Dia pegang amanah, dijual barang orang kan, tak boleh lah. Kemudian al-ilmu, dia tahu kedua pihak tu tahu secara terperinci spek-spek ataupun spesifikasi barang yang dia beli atau yang dia jual. Bukannya dia nampak barang tu rupa yang sama, rupanya tak function ataupun spek tidak ikut spek yang kita nak. Okey, itu dia dari segi dia punya secara umum. Kemudian bila sebut syarat, biasanya dia kena huraian. Jadi kita kena ingat semua, kita kena faham semua sekali. Kan? Wujud tu apa maksud wujud? Kalau dekat sini dia huraikan wujud tu dari segi lawan dia ialah makdum. Jadi dekat sini kita biasa syurut ni sama ada dihurai ataupun dia akan nyatakan lawan. Dekat wujud sini lawannya makdum. Itu tak ada. Kalau banyak makdum, tak harus. Tak boleh. Benda tu tak ada. Dia kata, nantilah lembu aku beranak, anak dia engkau beli. Harga dia RM10,000. Anak tak ada. Lembu tu boleh bunting lagi. Contoh kan. Ataupun orang pajakkan durian kan. Contoh kan. Dan dia pajak kebun 1 tahun. Pajak kebun tu satu hal, tapi kalau dikata saya jual durian daripada hasil kebun saya ni, durian tu pun belum buah lagi, itu tak sah. Sebab apa? Durian belum buah, tapi dia dah jual buah. Itu namanya makdum. Baik Ustaz, jadi itulah dia 6 syarat Ustaz Ya. 6 syarat fil ma'qudi alaih yang perlu murid-murid ingat. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami, pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM
Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim juga Ustaz Muhammad Haidir Samsudin. Okey Ustaz, setakat ni saya faham apa yang telah Ustaz ajarkan. Jadi nak tengok betul ke saya faham ataupun tidak? Mungkin Ustaz boleh soal saya. Okey, cuba Hakim sebutkan balik apa syarat sirah. Boleh Ustaz. Ada Yang berapa pertama tadi? ialah al-wujud, yang kedua taqawum, yang ketiga intifa', yang keempat imkanut taslim, yang kelima malikul wilayah, yang keenam al-ilmu Ustaz. Betul ke? Tidak menjawab soalan. Soalan saya syurut sirah. Hakim telah menjawab syurut fi al-maqun alaihi. Beza Ustaz. Dia ada 4 tadi Okey. Tapi Hakim ingat tu kira bagus lah. Alhamdulillah Ustaz. Ubah perbetulkan dia punya tu istilah aje. Okey. Maqun alaihi Hakim boleh sebut tadi memang hebatlah. Terima kasih Ustaz. Hebat. Kalau sirah macam mana Hakim sirah? Kalau Syarat sirah tadi yang pertama ar-rusdu Ustaz. Betul ke? Yang pertama tadi kalau tak silap saya lah. Akidan. Harus tu kan mesti orang tu waras tu itu orang yang berakal. Okey Ustaz, ada tak soalan lain Ustaz? Okey. Apa ni dalam sirah tadi tu? Okey. Kita tengok kan. Iaitulah apa ni persetujuan pertama mestilah dia tu dalam satu majlis kan. Kemudian dia ada keselarasan. Persetujuan dan keselarasan dan setujuan. Keselarasan dalam persetujuan. Kemudian dia mesti tak ada syarat, iaitulah tanjis tak ada syarat kan. Dan dia tak ada batas waktu. Itu dalam sirah. Ucapan dalam ucapan kita mesti dalam percakapan kita tak ada menghadkan waktu tertentu untuk kita berjual beli kan. Gitu. Itu syarat sirah. Tak apa Hakim? Satu percubaan yang baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Lupa adalah satu perkara yang biasa bagi seorang pelajar. Okey. Tapi kita cuba soalan aras tinggi. Boleh Ustaz? Aras tinggi. Katalah Hakim. Seorang tu dia beli barang daripada internet. Biasa orang dalam internet dia sorok-sorok ciri kan sebab dia nak jual barang tapi dia tak ceritakan ciri dia. Apakah hukum dia jual beli barang yang tak tahu dia punya tu ciri-ciri barang tu? Okey Ustaz, jawapannya la yasihul bai'. Tak sah dia punya jual beli Ustaz. Betul ke Ustaz? Betul memang tak sah. Mengapa Kim? Lianna min syurutil ma'qudi alaih huwa al-'ilm alladhi huwa al-maqsudi min al-mushtari. Masya-Allah. Al-Arabiyyah At-Tammah. Syukran katsiran ya Ustaz. Masya-Allah, saya tanya bahasa Melayu Hakim bahasa Arab. Bagus. Sebabnya dia beli barang yang dia tak tahu kan. Syarat al-maqun alaihi mesti dah al-ilmu. Kita tengok sini al-ilmu dia tahu kan. Kalau dia tak tahu tak sah. Okey. Cuba kita tengok di sini ada satu soalan. Soalan kedua. Katanya saya baca bahasa Melayu lah. Boleh Ustaz. Kata si penjual, qala al-bai'. Dia ada perkataan qala kan, kata. Saya jual lembu ni kepada kamu hingga dia beranak, lepas beranak pulangkan balik lembu ni. Apa hukum dia baik? Apa hukum jual beli ni? Tidak sah jual beli kerana syarat jual beli mestilah sirah iaitu tanjis, tidak terikat dengan syarat. Betul ke Ustaz? Tepat. Markah penuh. Terima kasih Ustaz. Markahnya dua par dua. Terima kasih Ustaz. Satu markah pada hukum sah kan? Tidak sah, sorry. Tidak sah. Kita tengok ada jawapan. La yasih satu markah. Sebabnya ilahnya ialah syarat sirah ialah mesti tanjis. Kalau dia kata dengan syarat pulangkan balik, dah ada syarat. Maka tidak sah kerana dia telah terikat dengan syarat. Okey Ustaz. Baik Ustaz, jadi apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Jual beli adalah perkara yang disyariatkan oleh agama kita yang terkandung di dalamnya rukun dan syarat. Dia adalah berkaitan transaksi pertukaran barang secara cash. Iaitulah dalam satu majlis. Ingat tu, dalam satu majlis. Dan di dalam jual beli itu mesti ada persetujuan yang selaras kan. Kalau setuju tapi tak selaras, itu namanya muafaqah. Selaras tu muafaqah. Kan. Persetujuan tu ijab, betul serah dan terima kan. Okey. Kan? Baik Ustaz, terima kasih atas penulisan. Bagaimana Ustaz menilai saya punya prestasi hari ini Ustaz? Terbaik Hakim, terutama nasyid tadi tu. Nanti kita tukar maklumat tu kepada nasyid supaya kita boleh gembira menghafal. Okey Ustaz. Dan di mana juga untuk murid-murid kita mendapatkan latihan pengukuhan Ustaz? Kita boleh dapatkan daripada portal Delima
untuk latihan dan pengukuhan selanjutnya lah. Ya, baik. Jadi murid-murid pergi ke portal Delima Sumberku untuk mendapatkan latihan pengukuhan. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini dan saya doakan kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran syariah berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.